Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pelajar program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer CS230. Ini adalah taklimat bagi program CS230 dan akan disampaikan oleh saya, Puan Khairuliza binti Ahmad Saleh, Koordinator Program. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baharu program CS230 ke Universiti Teknologi Mara, Cawangan Perak, Kampus Tapah. Tahniah kepada semua pelajar kerana telah terpilih untuk menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Teknologi Mara. Berikut adalah objektif bagi program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer. Program CS230 ditubuhkan bagi melatih pelajar untuk mahir dalam membina aplikasi komputer. Selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk melatih pelajar untuk mahir dalam bidang pengaturcaraan serta melahirkan graduan yang kompetitif dan dinamik dalam bidang sains komputer. Selain daripada penawaran program CS230 di kampus Tapah, program ini juga ada ditawarkan di beberapa kampus UiTM yang lain seperti di kampus Jasin, Shah Alam serta kampus Kuala Terengganu. Berikut adalah enrolment bagi program CS230 semester Oktober 2020. Pada semester ini, pelajar semester 1 adalah seramai 64 orang pelajar dan jumlah pelajar keseluruhan bagi program CS230 adalah seramai 264 orang pelajar. Tertera di skrin adalah pelan pengajian bagi CS230. Peringkat pengajian adalah Ijazah Sarjana Muda. Mod pengajian adalah secara sepenuh masa. Jangka masa pengajian adalah selama 3,5 tahun atau 7 semester, manakala jumlah keseluruhan kredit adalah sebanyak 120 jam. Di paparan adalah pelan pengajian bagi semester 1, di mana para pelajar perlu mengambil sebanyak 18 jam kredit. Seterusnya untuk semester 2, juga sebanyak 18 jam kredit. Berikut adalah kod-kod kursus bagi semester 3 yang mempunyai sebanyak 20 jam kredit. Bagi semester 4, 19 jam kredit termasuk satu kod kursus elektif. Bagi semester 5, 20 jam kredit termasuk satu kod kursus elektif. Semester 6, 18 jam kredit termasuk 2 kod kursus elektif. Manakala semester 7 adalah dihaskan bagi semester latihan industri di mana para pelajar perlu menjalani latihan industri di organisasi-organisasi terpilih yang bersesuaian dengan bidang sains komputer. Berikut adalah kod-kod kursus elektif yang boleh ditawarkan di UiTM Perak Kampus Tapah. Bagi program CS230, para pelajar perlu mengambil 4 kod kursus elektif di mana pelajar perlu memilih satu kod kursus daripada Basket 1, 2 kod kursus dari Basket 1 dan 1 kod kursus dari Basket 2 dan Basket 3. Manakala bagi para pelajar yang mahu mengikuti Big Data Track, kod-kod kursus telah ditentukan seperti yang tertera. Di paparan adalah carta organisasi FSKM. FSKM diketuai oleh seorang ketua pusat pengajian iaitu saya, Puan Khairuliza binti Ahmad Saleh, di mana saya juga menjalankan tugas sebagai koordinator bagi program CS230. Selain daripada program ini, kita juga mempunyai sebanyak 4 program diploma.
Program CS143 diketuai oleh Puan Junaida Ahmad Said. Bagi program CS111, Puan Nur Rashidah Paujah. Bagi program CS110, Puan Masurah Muhammad, serta bagi program CS112, Cik Nur Mariah Abdul Ghaffar. Seterusnya, ini adalah pensyarah-pensyarah di bawah Jabatan Sains Komputer. Pensyarah-pensyarah ini adalah pensyarah yang bakal mengajar pelajar-pelajar sekalian. Jumlah pensyarah Jabatan Sains Komputer pada masa kini adalah seramai 24 orang pensyarah. Seterusnya adalah berkaitan dengan peluang kerjaya. Para pelajar yang mengikuti program CS230 atau graduan-graduan bagi program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer berpeluang untuk berkerjaya sebagai penganalisa sistem, perunding sistem, jurutera sistem atau jurutera perisian, pengatur cara sistem, penganalisa pangkalan data, penganalisa data serta lain-lain. Berikut adalah satu maklumat yang menarik untuk dikongsi bersama para pelajar mengikut eduadvisor.my. 10 most sought job pada tahun 2020 adalah seperti berikut. Jika para pelajar boleh lihat di skrin, Computer Science berada di tangga yang kedua. Pada tahun 2019, Computer Science berada di tangga yang pertama, manakala pada tahun ini jatuh satu anak tangga ke tangga yang kedua. Namun, ini masih menunjukkan yang para pelajar atau graduan-graduan dalam bidang sains komputer masih diperlukan secara meluas di kesemua industri. Berikut adalah peraturan akademik pindaan tahun 2017 berkaitan dengan kehadiran pelajar. Perkara ini sangat penting untuk difahami oleh pelajar. Ya, jadi peraturan akademik ini ada tertera di dalam buku peraturan akademik atau para pelajar juga boleh memuat turun peraturan akademik ini dari laman web bahagian hal ehwal akademik. Berkaitan dengan kehadiran pelajar, para pelajar diwajibkan untuk menghadiri kuliah serta aktiviti pembelajaran lain seperti bengkel, tutorial, makmal, studio, kerja lapangan, latihan amali, praktikum, industri dan klinikal seperti yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% dari jumlah jam temu untuk setiap kursus tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada fakulti, pusat akademik atau UiTM Cawangan tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir kursus. Bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir, kerja kursus tidak akan diberi penilaian. Jadi penting untuk para pelajar ingat yang kehadiran ke kuliah itu adalah wajib. Ya, jadi kalau kehadiran tidak mencapai 80%, para pelajar boleh dikenakan tindakan dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir. Di dalam peraturan akademik ada banyak perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh pelajar, antaranya kod-kod kursus prasyarat. Jadi para pelajar perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan kursus prasyarat. Contohnya, ada sekiranya pelajar mahu mengambil kod kursus kod kursus CSC 584. Jadi sebelum para pelajar boleh mengambil kod kursus ini, pelajar perlu lulus terlebih dahulu kod kursus CSC 438 contohnya. Ya, itu adalah kursus yang mempunyai prasyarat. Para pelajar juga perlu peka dengan jam kredit yang dibenarkan untuk diambil bagi setiap semester.
Para pelajar juga perlu tahu berkaitan pengiraan grade point average dan juga cumulative grade point average serta status keputusan yang merujuk kepada GPA dan CGPA seperti lulus, AD atau anugerah dekan, P1 atau perhatian 1, P2 atau perhatian 2 serta keputusan di mana pelajar diberi status gagal dan diberhentikan D1 hingga D7. Berikut adalah penggunaan anugerah akademik anugerah dekan. Pelajar akan menerima anugerah dekan jika pelajar telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pelajar memperoleh purata nilai grade ataupun GPA minimum 3.5 dan mendaftar sekurang-kurangnya 12 jam unit kredit khusus yang mempunyai grade di dalam sesuatu semester. Dan yang kedua, pelajar tidak pernah disabitkan tindakan tatar tertib. Okay, berikut adalah contoh pengiraan GPA, CGPA. Jadi contohnya sekiranya pelajar mengambil kod-kod kursus berikut, MAT421 yang mana jam kreditnya adalah sebanyak 3 dan pelajar mendapat grade B. Okay, jadi grade B adalah 3 point. Kita kalikan jam kredit dengan point untuk grade B iaitu 3. Jadi kita akan dapat 9. Lakukan perkara yang sama untuk semua kod kursus. Ya, kemudian untuk mengira CGPA, kita perlu bahagikan keseluruhan point average tu yang 50.99 contohnya di bahagian point bahagi dengan total jumlah dibahagi dengan jumlah jam kredit yang diambil bagi semester tersebut seperti yang di dalam contoh ini adalah sebanyak 16 jam kredit. Jadi 50.99 bahagi 16 kita akan dapat 3.19. Jadi 3.19 adalah GPA grade point average bagi semester itu. Seterusnya adalah cara untuk mendaftar kod-kod kursus. Apa yang para pelajar perlu lakukan adalah daftar mengikut kumpulan. Contohnya, bagi program CS230 di kampus Tapah, kumpulan diberi nama seperti berikut. A4CS2301A. A4 itu merujuk kepada kod kampus. 230 merujuk kepada kod program, manakala 1A merujuk kepada kumpulan. Jadi, para pelajar perlu menyemak pelan pengajian dan mendaftar semua kod kursus yang telah disenaraikan bagi semester tertentu. Di mana para pelajar boleh membuat pendaftaran kursus ini adalah melalui student portal. Ya. Jadi, semua pelajar wajib menggunakan student portal. Setiap pelajar juga diberi password dan pendaftaran kod kursus perlu dibuat sendiri oleh pelajar. Bagi semester Oktober 2020, permulaan tarikh kuliah adalah pada 12 Oktober 2020. Okay, bagi mendaftar kod kursus, cara mendaftar adalah para pelajar perlu terlebih dahulu login kepada student portal, cari e-course registration, pilih kod kursus, pilih kumpulan kelas. Ya. Jadi kumpulan ada 2 untuk semester ini iaitu A4, A4 CS2301A dan A4 CS2301B. Ini adalah contoh muka hadapan bagi student portal. Jadi para pelajar boleh hanya membuat carian di Google UiTM Student Portal atau para pelajar boleh juga menggunakan menaip terus ya link yang tertera di skrin untuk akses kepada student portal. Ini adalah login student portal screen. Jadi sebelum boleh membuat pendaftaran kod kursus, para pelajar perlu terlebih dahulu login kepada student portal. Seterusnya adalah berkaitan dengan penasihat akademik.
Penasihat akademik pelajar adalah staf akademik iaitu pensyarah-pensyarah yang dilantik oleh dekan fakulti atau rektor kampus untuk menjalankan tugas membimbing pelajar dalam hal ehwal akademik sepanjang tempoh pengajian pelajar. Bagi semester ini, saya telah um, memberi setiap pelajar seorang penasihat akademik. Bagaimana untuk mengetahui siapa pensyarah yang menjadi penasihat akademik? Caranya adalah dengan melihat maklumat di dalam student portal, ya. Berikut adalah status-status keputusan akhir, ya, semester akhir. Sekiranya di semester akhir pengajian, berikut adalah contoh-contoh status yang boleh diterima oleh pelajar. Yang pertama adalah ANC atau Anugerah Naib Chancellor. Ini bermaksud para pelajar tamat dengan Anugerah Naib Chancellor di mana himpunan CGPA pelajar adalah 3.5 ke atas. GPA pelajar juga adalah 3.5 ke atas bagi setiap semester sepanjang tempoh pengajian dan para pelajar perlu graduate on time, ya, menamatkan pengajian dalam tempoh masa yang ditetapkan. Para pelajar juga perlu lulus latihan industri, tidak pernah mengulang mana-mana kod kursus serta tiada tindakan tata tertib. Seterusnya adalah status TS. Status TS ini bermaksud pelajar tamat dengan mendapat anugerah dekan di mana para pelajar pada semester terakhir pengajian lulus dengan CGPA 3.5 dan ke atas. TM adalah bagi pelajar-pelajar yang tamat. AD adalah anugerah dekan. Okey, jadi para pelajar berpeluang untuk mendapat anugerah dekan pada setiap semester sepanjang pengajian. LU bererti lulus. P adalah perhatian, bermaksud keputusan tidak memuaskan. Seperti yang telah disebutkan tadi, ya, perhatian ini ada dua kategori iaitu perhatian 1 dan juga perhatian 2. Seterusnya adalah status D. Ini bermaksud gagal dan diberhentikan. Okay, untuk status perhatian diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang tidak memuaskan dan dibahagikan kepada P1 iaitu perhatian pertama di mana pelajar memperolehi CGPA di antara 1.8 sehingga 1.99 pada sesuatu semester. Manakala P2 adalah perhatian kedua di mana para pelajar memperolehi CGPA kurang daripada 2.0 selepas mendapat P1 atau perhatian 1 pada semester terakhir sebelumnya. Status perberhentian atau status D diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang amat tidak memuaskan dan ia dibahagikan kepada beberapa kategori. Berikut adalah kategori-kategori bagi status pemberhentian. D1 adalah di mana pelajar mendapat CGPA kurang daripada 1.0. D2, CGPA kurang daripada 1.0 selepas status P1. D3, CGPA kurang daripada 1.80 selepas status P2. D4, gagal dalam sesuatu kursus bagi kali ketiga. D5, CGPA kurang daripada 2.0 pada penghujung tempoh pengajian dan masih mempunyai kursus yang belum disempurnakan. D6, lulus semua kursus yang dikehendaki oleh suatu program tetapi memperolehi CGPA kurang daripada 2.0. D7, tidak menduduki peperiksaan bagi semua kursus terdaftar pada semester tersebut tanpa kelulusan universiti. Berikut adalah contoh kes bagi beberapa status peperiksaan. Bagi pelajar yang pertama itu, keputusan yang diterima adalah D1 kerana CGPA beliau adalah di bawah 1.8. Bagi pelajar kedua,
Okey, yang ini diberhentikan kerana gagal sesuatu kod kursus sebanyak 3 kali. Bagi pelajar yang ketiga, CGPA di bawah 2.0, jadi diberi status perhatian 1 atau P1. Untuk pelajar yang keempat, keputusan adalah AD atau anugerah dekan kerana memperolehi CGPA melebihi 3.5. Rayuan meneruskan pengajian, pelajar yang gagal dan diberhentikan atau diberikan status gugur taraf pada satu semester sebelumnya boleh membuat rayuan kepada lembaga akademik fakulti atau jawatankuasa akademik cawangan dalam tempoh 14 hari selepas tarikh keputusan peperiksaan diumumkan secara rasmi. Rayuan perlu dikemukakan secara bertulis atau menggunakan borang PRPK 03-02 iaitu borang rayuan meneruskan pengajian, dan setiap permohonan RMP dikenakan bayaran sebanyak RM50. Untuk makluman para pelajar, hanya status diberhentikan D1 dan D2 tidak dibenarkan untuk membuat RMP atau rayuan meneruskan pengajian. Berikut adalah berkaitan semester intersesi. Semester intersesi adalah satu semester pendek yang secara lazimnya dijalankan di antara sewaktu cuti semester selama 8 minggu. Selama 5 minggu. Dan selalunya dikhususkan bagi pelajar-pelajar yang berada di tahun akhir bagi membolehkan pelajar bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan. Untuk semester intersesi, syarat markah kerja khusus adalah sebanyak 50%. Dan setiap pendaftaran kursus dikenakan bayaran sebanyak RM250. Berikut adalah kalender akademik bagi semester Oktober 2020. Di sini para pelajar perlu peka dengan kalender akademik ini. Kalender ini boleh dimuat turun daripada laman web HEA UiTM seperti link yang tertera. Para pelajar perlu peka kepada tarikh-tarikh akhir pembayaran yuran, tarikh gugur taraf, tarikh gugur taraf muktamad dan lain-lain. Manakala ini adalah kalender akademik bagi aktiviti perkuliahan secara ODL atau bersemuka. Kuliah akan bermula pada 12 Oktober hingga 29 Oktober 2020 selama 7 minggu. Dan kita akan ada satu cuti pertengahan semester pada 30 November hingga 6 Disember 2020 selama 1 minggu. Dan akan bersambung semula bagi sesi kedua kuliah daripada 7 Disember 2020 hingga 24 Januari 2021. Dan yang akhir sekali, selain daripada aktiviti-aktiviti perkuliahan, pengajaran dan pembelajaran, para pelajar juga adalah secara automatik ahli kepada Persatuan Dalaman bagi program CS230 iaitu Persatuan Bachelor of Computer Science Society atau BASCO. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang pernah dijalankan oleh BASCO adalah seminar projek proposal, pertandingan pengaturcaraan, pertandingan multimedia, alumni talk, cyber awareness talk. Manakala aktiviti-aktiviti riadah yang lain adalah induksi bersama pelajar baru, team building, majlis makan malam, family day dan lain-lain lagi. Jadi itu saja taklimat saya untuk kali ini. Jika para pelajar mempunyai apa-apa sahaja persoalan berkaitan dengan program CS230, para pelajar boleh menghubungi saya di talian 011 3322 8167. Maklumat saya juga boleh didapati daripada laman web UiTM Tapah. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah mendengar taklimat ringkas ini, dan saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar. Semoga dapat menjalani semester ini dengan baik dan
bakal mendapat keputusan yang baik dan boleh terus belajar dengan keadaan yang kondusif sehingga tamat pengajian. Jadi terima kasih dan selamat maju jaya.